Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bulan Ramadan tidak berapa hari lagi sampai, jadi saya ucapkan kepada jemaah semua selamat berpuasa menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan, insyaAllah 2021. Jadi hari ini tazkirah ni lebih kita kepada khusus kepada bulan ini, secara bimbingan lah apa kita harus buat. Dan dalam bulan puasa tidak ada kuliah kuliah lagi atau tazkirah. Tapi insyaAllah bila menjelang malam hari raya, insyaAllah kalau diizin Allah SWT, kita akan buat takbir 3 negeri macam tahun lepas, 3 negeri. Tapi kali ini saya minta setiap negeri dalam Indonesia, setiap negeri dalam Malaysia, dan kita juga di Singapura akan beberapa wakil untuk membaca takbir. Kita ada 1.5 jam, boleh insyaAllah. Takbir setiap negeri lah. Kalau ada dapatlah. Jadi lebih meriah lah begitu. Dari malam hari raya. Kita 3 negeri bertakbir bersama. InsyaAllah lepas tu kita berdoa. Semoga Allah lepaskan kita semua dari balak pandemik yang sekarang berlaku. Dan semoga Allah memulihkan balik ekonomi kita yang banyak dan teruk terjejas, insyaAllah. Kita 3 negeri sama-sama mengangkat tangan, berdoa kepada Allah SWT di hari penghabisan kita berpuasa menjelang hari raya. Kita memohon kepada Allah, insyaAllah. Jadi itu insyaAllah kita punya perjalanan yang kita dah atur. Kalau diizinkan Allah, insyaAllah kita akan beramai-ramai takbir, insyaAllah. Jadi ini hari lebih kepada bimbingan tentang bulan puasa, amalan bulan puasa. Jadi tak jalan siapa Kenapa bateri dia habis. Okey. Jadi bulan puasa ni wajib lah, tak boleh kita buat ringan, ambil ringan tak boleh lah. Kita ingat lah Pak Deka semua geng-geng kita di bikin umrah. Kita hari-hari puasa di semasa di Masjidil Haram sana di Mekah. Alhamdulillah. Bagi orang sufi, mereka bukan saja puasa yang wajib, bagi mereka puasa yang sunat pun mereka mengambil berat. Saya bertahun 6 hari seminggu, melainkan saya musafir, kalau tidak 6 hari seminggu. Banyak juga jemaah yang 6 hari, 5 hari, 4 hari, banyak. Bagi kita Alhamdulillah kerana hari-hari puasa. Bila masuk Ramadan tu kan, rasa lebih ringan lah dari puasa biasa. Pasal apa? Bila Ramadan, semua orang puasa. Kalau kita puasa sunat, ada yang makan depan kita, minum depan kita dan sebagainya kan. Dan kita mau jaga bau mulut kita, orang tidak faham. Tapi ke bulan Ramadan orang faham, semua puasa kan. Jadi bagi kita Alhamdulillah bulan Ramadan tu lebih ringan. Dan bagi kita bulan Ramadan tu bertambah ibadah kita ya. Maksud kita selalu tahajud 20 rakaat. Masuk Ramadan kita taruh tarawih 20 rakaat, 40 rakaat. InsyaAllah.
Bahkan dalam bulan Ramadan kita banyak mengaji daripada yang bulan-bulan yang lain, banyak mengaji dan sebagainya. Bertambahlah. Tapi dari segi puasa tu biasalah. Saya puasa dah lama. Walaupun saya ada penyakit diabetes, doktor heran, kamu boleh puasa hari-hari? Kamu ada diabetes, kamu puasa? Tak ada apa-apa, tak ada problem. Habis malam saya jumpa doktor, dia kata, you punya diabetes tak okey lah sekarang, dah tak ada problem. Diabetes dah baik. Hari-hari puasa. Hari-hari puasa. Jangan cakap, oh saya ada diabetes, sakit kencing manis, saya tak boleh puasa. Kan? Saya dapat tahu, saya dapat kencing manis, saya ingat 2019 kalau saya tidak silap. 19 ke 18. Lepas tu, under control, saya pun lepaskan gula, ambil gula. Dan saya stop makan nasi, terus okey. Doktor cakap dah okey. Tak ada masalah yang diabetes. Tapi dia heran lah, you hari-hari puasa. Tak rasa nak pingsan ke, haus ke, tak ada lah. Biasa. Jadi bagi saya puasa itulah obat mujarab yang paling besar untuk kita menangkis kencing manis. Jadi kita puasa dan kita lepaskan gula. Bila kita puasa sunat, kita punya iman kuat. Menambahkan kekuatan iman kita. Kita boleh berhenti rokok. Saya berhenti rokok dah lama dah. Stop sekali. Berhenti gula. Stop sekali. Berhenti makan nasi. Stop sekali. Ustaz makan apa? Makanlah roti, makanlah mihun ke, makanlah sayur-sayur. Okeylah. Kita boleh stop. Tapi puasa itulah memang pasal apa kita daripada subuh sampai ke maghrib kita tidak minum, tidak makan. Jadi tidak ada gula, tidak ada nasi, tidak apa. Nasi itu ada karbohidrat. Gula pada starch dalam kita dua-dua give up. Jadi alhamdulillah dengan puasa tu dapat mengatasi di sini. Okey. Jadi puasa ni adalah satu bulan di mana Allah kasih kita 12 bulan, dia minta satu saja, satu bulan untuk dia. Puasa ni Allah akan memberi ganjaran personal secara peribadi. Lain dia kasih ganjaran dia. Tapi puasa dia kasih ganjaran secara personal. Allah SWT berjanji. Puasa. Dia pasal hai orang-orang yang beriman wajib atas kamu berpuasa. Orang-orang dulu pun berpuasa. Tapi yang pengikut saya itu yang Buddha, Buddhis, dia berpuasa daripada tengah hari sampai besok pagi. Dia berpuasa tengah hari sampai besok pagi. Air boleh minum air. Air boleh minum. Makan tak boleh, air boleh minum. Okeylah. Kita air pun tak boleh. Air boleh minum. Jadi kita berpuasa tu di Singapura orang-orang Cina hormatkan kita lah. Wah, lu tak lah makan lah? Tak lah. Boleh tahan lah? Boleh. Minum pun tak lah? Tak lah. Wah, tak lah mati? Tak lah. Mati lah dia. Orang Cina tak makan, tak minum, mati. Tak lah mati. Wah, dia orang heran lah. Kekuatan orang Islam tu. Tidak makan, tidak minum. Biasa kita, insyaAllah. Dan niat dia biasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan baca. Nawaitu saumaradin anada ifadi syahr Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala
Tak boleh baca Melayu. Saja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah SWT. Habis cerita cakap Melayu boleh. Allah mati lingual. Mati lingual. Dan yang bagus, pertama-tama kita niat tu niatkan setahun. Jadi kalau kita lupa pun tak ada problem. Ini setahun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu saum. Saum tu mana puasa. Sahri Ramadan, bulan Ramadan, kilihi lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa sebulan Ramadan. Tahun ini kerana Allah SWT. Ini kita kalau hari pertama kita niat ini, kita terlepas nak niat pun tak ada problem. Sudah cover kan. So, siang-siang take cover. Malam pertama kita nak puasa tu, kita niatkan setahun. Yang setiap ini yang hari-hari tu nanti kita sembahyang tarawih ada, kita akan baca, tak susah ada insya-Allah. Jadi niatkan setahun pada malam menjelang puasa hari pertama. Dan kita sikit tengok fiqh tentang berkenaan puasa 4 mazhab. Kalian mesti faham saya ada mengajar fiqh 4 mazhab selama 2 tahun setengah. Jadi inilah nota-nota yang ada saya ambil. Saya kasih kalian. Saya dipanggil suruh lecture di Australia kerana sana ada 4 mazhab untuk ni. Tapi masa tak mengizinkan, saya tak dapat pergi lah. Jadi ini 4 mazhab, boleh tengok ni. Ini Saimi Rajah. Fiqh yang pertama-tama rujukan ya Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah, kan? Dan itu kati, khusus, zani, am itu semua interpretasi Al-Quran. As-Sunnah itu kita ada qauliyah, fi'liyah, takriyah, itu kita tengok pada Rasulullah, fi'il dia, cakap dia dan sebagainya. Ada yang mutawatir, masyhur, ahad, itu hadis-hadis yang sama ada mutawatir, masyhur, banyak orang ikut, ahad satu, ada kedai sahih, atau hasan bagus, ataupun daif lemah, atau maudu palsu, palsu banyak. Ini adalah satu perujukan pertama dalam Islam, undang-undang Islam Syariah, rujukan pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Belakang masuk rujukan kedua, ini ijtihad para sahabat. Itu datang ijma' dan qiyas. Ijma' makna sahabat satu hati menyatakan ini hukumnya lah, ini patut hukumnya. Itu ijma' lah. Ramai bersetuju. Qiyas tu kita mengambil satu hukum, kita kaitkan dengan lagi satu keadaan kerana hampir sama. Hampir sama. Jadi hukum sini kita gunakan hukum di sana. Hampir sama. Itu qiyas lah. Belakang ijtihad para ulama. Ini yang datangkan mazhab ni. Ada ulama pakai ini, ada ulama pakai itu, ada ulama pakai ini. Timbul macam-macam mazhab. Penghabisan cuma disetujui 4 mazhab saja. Dari Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Jadi dia punya ijtihad tu banyaklah, fatwa sahabat, Syarman Qablana, Istihsan, Istihab, Masalih Mursalah, Sad al-Darai, ini semua. Ada yang Syafi'i pakai, ada Hanafi pakai, ada Maliki pakai dan sebagainya. Penghabisan terjadi mazhab, pengikut-pengikut masing-masing menjadikan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali lah. Jadi saya masa belajar masters sarjana di Universiti Islam Antarabangsa, maka profesor saya selalu menasihatkan kita balik pada Al-Quran dan Sunnah, As-Sunnah. Balik pada ini dulu. Jangan terus pada ijtihad para ulama' dan selepas itu balik pada ijtihad para sahabat. Balik dulu.
Jangan terus cakap, oh dari buku Syafi'i, kitab Syafi'i, dari kitab Hanafi yang tak boleh. Dia tidak kasih. Tengok pada Quran dulu. Dan boleh tak kita terima atau kita mendapat penerangan khusus dari Quran atau As-Sunnah. Jangan kita ambil terus dari para ulama. Para ulama pun berselisih faham. Pasal itu kita ada banyak khilafiyah. Ada boleh simpan anjing, ada tak boleh simpan anjing, ada mesti buat ni, buat itu, ada boleh peluk babi, ada tak boleh peluk babi. Ada bila nak rujuk tu ada mazhab cium saya dah boleh, ada mazhab tak boleh, mesti lafaz rujuk dan sebagainya. Banyak khilafiyah. Jadi kalau kita tengok raja ni, kita fahamlah fiqh tu Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad para sahabat, ijtihad para ulama, maka timbullah dari ijtihad para ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ini saya buat sendiri. Ijtihad mana kalau dalam bahasa orang putih, brainstorming. Brainstorming, kita fikirkan dengan mendalam. Okay. Jadi kita tengok dia fiqh ni, mestikah orang yang hamil itu berpuasa? Dari pandangan Syafi'i, tidak payah berpuasa tapi kena qada puasa. Tapi kalau berlarutan, kita terus tak boleh puasa berlarutan. Hanya bayar fidyah. Hanya bayar fidyah. Walaupun dah habis hamil pun masih tak boleh puasa fidyah. Hanafi sama juga. Maliki sama juga. Dan Hambali ada lain sikit. Tidak payah berpuasa tapi kena qada. Kalau berlarutan, dia cakap boleh puasa, boleh bayar fidyah. Suka hatilah. Yang lain membayar fidyah apa tu, kita tengok. Kesemua mazhab bersetuju kalau puasa boleh membawa maut, berlarutan, ataupun kehilangan satu atau lebih panca indera, maka wajib tidak berpuasa. Kalau tidak, puasanya dikira terbatal. Wajib. Ini orang yang hamil lah. Bolehkah puasa semasa haid ataupun nifas? Syafi'i tidak boleh tapi kena qada. Kalau 2 Ramadan tidak puasa, kena qada dan kafarah. Hanafi tidak boleh tapi kena qada. Kalau 2 Ramadan tidak puasa, kena qada saja, tak ada kafarah. Maliki tidak boleh tapi kena qada puasa. Kalau 2 Ramadan tidak puasa, kena qada dan kafarah, sama dengan Syafi'i. Hambali tidak boleh tetapi kena qada puasa. Kalau 2 orang tidak puasa, kena qada. Ini sama dengan Syafi'i dan juga Maliki. Kafarah merdekakan seorang hamba. Kalau tidak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, beri makan 60 fakir miskin. Ini dia punya nombor 1, nombor 2, nombor 3 urutan dia. Tapi Maliki cakap, pilihlah mana satu. Maliki bebas. Nak ambil nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 kan. Maliki. Puasa kafarah. Hanya Hambali membenarkan terputus dalam 2 bulan puasa kerana ada sebab yang sah. Itu kita kena puasa terus menerus lah. Tak boleh putus. Tapi dari segi Hambali cakap boleh kalau ada sebab yang sah. Bagi sahabat, kita ahli sufi, kita ambil yang baik. Mana yang meringankan. Dari mazhab ini, kita ambil mana yang meringankan. Itu saya punya saranan. Mestikah orang menyusukan anak itu berpuasa? Syafi'i boleh tidak berpuasa sekiranya khawatir kesihatan anak itu. Kalau takut anak itu sakit ke apa, tak kasih susu. Tetapi kena qada puasa dan bayar fidyah. Hanafi boleh tidak berpuasa tetapi kena qada puasa, tak ada fidyah. Maliki
kada puasa fidyah. Hambali pun sama, hanya Hanafi tak ada fidyah. Okey. Mestikah orang yang sakit itu berpuasa? Syafi'i mengatakan tidak payah berpuasa sekiranya sakit, tapi kena qada puasa. Kalau berlarutan, mana terus menerus sakit, fidyah saja. Hanafi tidak payah berpuasa, sama juga dengan Syafi'i, kalau berlarutan fidyah. Kena qada puasa, kalau berlarutan fidyah. Maliki sama, empat mazhab sama. Kalau pesakit mati, boleh wali mengqadakkannya atau fidyah. Mana wali boleh qadakkan puasa dia. Mana aku berpuasa untuk sebulan dan ataupun untuk mengqadakkan ataupun membayar fidyah. Di sini kita tengok macam kita buat ba'dal haji. Kita pergi bikin ba'dal haji untuk yang dah mati ba'dal haji. Dan kita bikin umrah pun boleh ba'dal umrah pun boleh Mestikah orang yang terlalu tua itu berpuasa? Terlalu tua. Terlalu, saya belum. Awak cakap salah, saya ketuk kepala. Bagi Syafi'i tidak payah berpuasa sekiranya sakit, tapi fidyah. Hanafi fidyah. Maliki fidyah. Hanafi tidak payah berpuasa sekiranya sakit, tetapi dia kat harus, dia tak cakap kena payah, dia kat harus. Harus bayar fidyah. Mana kalau ada kemampuan bayar. Dah tua sangat kan. Fidyah puasa itu kita tahu satu cupak bahan makan tiap-tiap hari yang diberikan pada fakir miskin. Mestikah orang yang musafir, iaitu boleh kasar salat, kasar salat berpuasa, yang boleh kasar salat dia kan. Maka Syafi'i kata sekiranya bukan kerja sebagai pemandu jarak jauh, driver driver jarak jauh kan. Ya. Kalau tidak itu kita tidak payah berpuasa tapi kena qada. Tapi kalau you pemandu jarak jauh, you kena puasa. Itu Syafi'i punya pendapat lah. Kan? Tapi Hanafi tak ada itu syarat. Asal you perjalanan jauh, sama ada you pemandu lori ke apa ke kan, jarak jauh, tetap kamu tidak puasa, kena qada. Kamu boleh tidak puasa tapi qada lah. Maliki pun sama, Hambali sama. Tapi Syafi'i pemandu jarak jauh mesti mau puasa. Itu Syafi'i lah. Bagi kita ahli sufi yang meringankan. Jadi kita juga berpandangan kalau dia pemandu jarak jauh pun dia tidak boleh puasa, tidak boleh, kita okey. Bayarlah, qada lah bila dia dah tak itu kan, qada. Okey. Lepas ni, meskipun orang yang terlampau haus atau lapar itu berpuasa. Ini kadang-kadang kita tengok orang kerja di construction. Construction tu tempat binaan. Binaan rumah apa kan, panas. Dan tengah terik menggali, taruh simen apa kan, betul-betul panas. Saya ada berapa kawan yang bekerja di Maldives, baru seminggu balik hitam belegam. Sikit, kenapa dah jadi hitam belegam badan kamu? Panas ni, tak boleh tahan. Wah, 1 minggu dah hitam. Kalau cuaca macam itu betul panas, kita tak boleh tahan macam mana. Syafi'i cakap tak payah puasa tapi qada. Semua pun cakap tak payah puasa, qada. Boleh ya? Okey. Pasal ingat puasa ni wajib, bukan sunat, wajib. Apakah kedudukan orang yang pengsan semasa berpuasa? Pengsan kan? Kalau sedar dalam masa berpuasa, teruskanlah. Kalau tidak, kena qada. Jadi kalau pengsan,
Sebelum bangun tanya time dulu. Dah azan ke belum? Belum, pingsan lagi. Kalau you sadar sebelum azan waktu maghrib, continue puasa. Kalau sebulan Ramadan atau lebih tidak perlu qada, seperti orang yang ibarat seperti orang gila lah. Orang gila 1 bulan tak boleh puasa. Kalau dia sebulan tak boleh puasa kan, seperti orang gila lah. Tak payah puasa ke sebulan, dia asyik pingsan. Kalau tidak, sedar je mesti teruskan, tak boleh lari ya. Bagaimana orang berjimak semasa berpuasa? Ini boleh berlaku tau, you kena jaga. Saya pesan ini. Pasal apa? Ada negeri dia tak pakai perkiraan hisap tau. Dia tengok bulan, anak bulan. Kan? Jadi you tak tahu, kan? Misal kata Singapura pakai hisap mengatakan hari Selasa kita puasa, kita hari raya hari Selasa. You dengar Singapura tapi you dekat Malaysia. Jadi hari Senin, hari Minggu tu, you berjimak dengan isteri lepas sampai waktu subuh. Terlepas. Tapi you ingat tak ada apa-apa kan. Sekali announce hari Senin itu, macam mana nanti sekali ya. Tak, you ingat hari Senin tu hari raya lah, hari raya kan. Pasal Singapura cakap hari Senin hari raya. Jadi ingat hari Senin tu hari raya. Jadi you berjimat dengan isteri hari Minggu pagi, pasal you ingat besok dah hari raya sampai ke subuh. Sekali bila dah habis, you dengar, ni hari puasa dah, astagfirullah. Dah terlajak dia macam mana kan. Itu dia, ada problem kat tu mau jaga. Jadi malam-malam macam gini jangan buat kerja dangerous kan. Tersilap hari you pengsan kan. Jadi macam kan kita kadang-kadang Singapura hari raya hari Senin. Dan you all kadang-kadang hari Selasa kan. Jadi mau jaga. Jadi kita ingat rupanya hari Selasa, rupanya sekali hari Senin. Jadi mau jaga tu. Kalau tidak batal kena qada dan kafarah. Semua kena kafarah tu. Keluar mani semasa berpuasa. Ini disengajakan. Kalau sengaja batal, qada kena qada. Kalau sengaja batal semua samalah. Ambali lain. Kalau sengaja mani atau mazi. Mazi itu cecair sebelum mani. Itu pun batal. Kalau disengajakan. Batal. Jadi janganlah bulan puasa romen-romen, ringan-ringan pun jangan. Tak apalah ringan-ringan, tak boleh. Jangan buat hal. Berbekam semasa berpuasa. Syafi'i cakap batal, Hanafi cakap batal, Maliki cakap batal. Tapi Hambali yang bekam-kam, yang kena bekam, dua-dua batal. Itu lagi marah. Dua-dua kena qada. Tengok tu Hambali. Yang lain semua batal kena qada. Hambali yang tukang bekam, yang kena bekam, dua-dua batal kena qada. Mau jaga tu. Tapi kalau kita ahli sufi, kita ambil yang baik, yang mana yang meringankan. Okey. Apa kedudukan orang yang berpuasa kedua hari raya dan hari tasyrik? Memang tak boleh. Syafi'i tak boleh, Hanafi tak boleh. Tidak boleh termasuk hari pertama dan kedua tasyrik bagi mereka yang tidak dalam hajj. Tapi Maliki tidak sebut pasal hari ketiga. Itu Maliki. Hambali tidak boleh bagi mereka yang tidak dalam hajj. Tak boleh. Walaupun yang dalam hajj dia terpaksalah. Yang tak buat hajj pun tak boleh buat ni semua. Syafi'i, Hanafi pun tak boleh. Maliki saya lain. Hari pertama, hari kedua bagi mereka yang tidak dalam hajj tak boleh. Berarti hari ketiga ada keringanan di situ. Maliki. Bersolek semasa berpuasa. Okeylah kan.
Tidak batal. Maliki batal sekali solatkan tu termasuk dalam rongga. Okey, lipstick tak boleh masuk dalam mulut. Luar saya boleh. Termasuk dalam Maliki dia batal. Lipstick jangan jolok kat mulut. Tak boleh. Solatkan pasal ada rasa sudah. Okey. Berselam semasa berpuasa. Ini semua boleh lah. Kadang-kadang kan orang nak cari air tak ada. Jadi tepi laut dia mandi junub. Mandi junub dia mesti selam. Bukan ada. Okey. Tak batal. Kota tak boleh semayang kan. Belum mandi junub kan. Air tak ada ni. Jadi depan ada sungai kan. Jadi pergi dengan pakhar lah, selam kat dalam sungai. Sungai selam. Tak batal lah. Selam. Berjunub semasa berpuasa. Ini habis lah. Batal. Kena kafarah. Berdosa. Itu lebih kurang lah. Bimbingan 4 mazhab. Pilihlah yang mana ringan. Yang mana ringan ikut. Amalan selain puasa. Pertama zikrullah. Oh ini you bulan puasa praktis lah. Praktis setiap masa. Bulan puasa. Bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang meringankan segala ibadah. Kan? Jadi hendaklah kita zikrullah, kerana zikrullah tu derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, lagi diridai, lebih daripada jihad, lebih daripada sedekah emas dan perak. Zikrullah. Jadi naklah kita latih setiap masa dalam bulan Ramadan sentiasa mau ingat Allah Subhanahu Taala. Jadi sentiasa ingat pada Allah. Ingat. Duduk atas pintu belakang, ingat dia. Kan? Duduk ke atas pintu belakang, jangan turun pintu depan. Ingat dia. Dalam bulan Ramadan tu sentiasa cuba ingat dia setiap masa. Seperti lilin di waktu yang gelap. Zikrullah. Pada bulan Ramadan, ini yang dikatakan berlaku warak 1 jam, sederhana 2 jam, ma'rifatullah. Mengingati Allah sentiasa, kerja sentiasa. Ingatlah kamu kepadaku dan aku akan ingat kepadamu. Itu dia. Apabila kita kosongkan mindah kita, hanya ingat Allah, maka barulah kita terlepas dari ikatan yang menambat kita daripada menuju kepada Allah. Dan mindah itu mesti mau bersih, ingat pada Allah. Penuhkan hati kamu dengan Allah. Tinggalkanlah apa saja di luar pintu khalwat kamu. Dan masuklah ke dalam seorang. Maksudnya nak naik pintu belakang, duduk pintu belakang ke base camp seorang diri. Duduk sana, jangan turun pintu depan. Hati menjadi kosong. Hanya ada Allah. Maka kita jaga, jadi penjaga pintu kita dengan pedang tauhid. Apa nak masuk, kita kebas. Pasal apa? Minda kita hanya ada satu penghuni, iaitu ingatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa selain daripada Allah nak masuk minda kita, kita penggal dengan pedang tauhid. Itu Syekh Abdul Qadir pandangan. Itu pasal bukan saja diri salat ingat dia, lepas salat ingat dia, dalam hidup keseharian ingat dia. Dalam salat, lepas salat, hidup keseharian. Nak kita train bulan Ramadan terutama, khusus. Naklah kita latih, ingat. Perbanyakkanlah zikrullah. Pasal inilah bulan yang mulia. InsyaAllah lepas bulan itu kita tambah dengan puasa 6. Lepas puasa 6, insyaAllah akan kekuatan kita yang kita bina dapat membantu kita meneruskan zikrullah kita terus menerus insyaAllah. Jadi dalam bulan Ramadan ni mesti mau latih lah. Latih, ingat dia. Ingat dia. Baca Al-Quran, jangan tak baca. Dan keringanan dalam bulan Ramadan, baca seberapa banyak boleh.
yang tak boleh baca Arab tu, kalau mau bacalah makna-makna dalam bahasa Melayu, makna supaya kita lebih faham tentang Al-Quran. Dan banyakkan sedekah, jangan lokek. Bulan puasa kan ada sedekah, fakir miskin berbanyak, masjid mana ada kan. Kita ada zakat, kita ada fitrah. Dan hidup sederhana lah. Jangan boros hari raya, terutama sekarang pandemik, kerja pun susah mau dapat kan. Ada buang kerja dan macam-macam, duit berkurangan. Jangan boros, kerana boros tu sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan tu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Jadi bulan puasa tu janganlah nafsu nampak apa pun nak makan, nak beli. Bila buka banyak yang tak habis lah kan. Tapi sebelum buka, wah, habis kau kat Geylang Serai tu. Kalau you datang dekat pukul 6.45, habis pun dah terjual. Saya ingat saya pergi office tak jauh dari Geylang Serai. Dalam 7 minit jalan. Ingat 6.30 turun nak belilah bawa balik. Sampai semua habis. Saya ingat, wah, betul lapar orang Singapura. Jadi bulan puasa tu, kita berselera, macam-macam kita belilah. Bila buka, banyak yang terbuang. Jadi ingat tu, jangan boros. Tapi bagi kita yang hari-hari puasa, walau tak bulan puasa, kita biasa dia lah. Tidak macam gairah sangatlah ada. Jadi ingat, jangan boros. Dan hari raya sederhanalah. Jangan nak menunjuk-nunjuk apa pun, tak payahlah. Sederhana, hidup sederhana. Zuhud sikit. Nah, ini yang saya nak bimbing di sini. Cinta suci. Setiap dalam diri kita ada mesti bina ni cinta suci. Holistik dalam bahasa orang putih. Ini makin lama makin susah nak dapat. Walaupun dalam jamaah kita. Ini yang nak dicari. Tapi sukar nak dapat orang yang holistik atau cinta suci. Itu pasal ini yang Rasulullah bersabda. Mereka bukan nabi-nabi tapi syuhada pun bukan. Tapi nabi-nabi syuhada cemburu kerana mereka lah di sisi Allah sangat tinggi urutan mereka, kerana mereka adalah orang-orang yang saling mencintai kerana Allah. Tanpa ada hubungan keluarga dan nasab. Dia bercinta. Dan ingat ni cinta holistik. Nanti saya terangkan apa benda holistik. Cinta suci. Suci tau. Tak ada udang di sebalik batu. Tak ada kelengking berkait. Semua perbuatan dia ikhlas. Ikhlas, tulus ikhlas. Dan suci, bersih. Tak ada kelengking berkait. Macam dia, contohlah, dia punya jiran, suami baru meninggal, anak 2 orang. Jadi dia bantu, wang ringgit, apa semua bantu. Ini orang dia tak ada ingat apa, lillahi ta'ala. Tapi orang pandang, dia ni lain macam dia. Alih-alih dia tu mati suami, bukan main kencang dia membantu. Ini mesti ada apa-apa. Itu tengok. Holistik dan bukan holistik. Atau you tengok kelas itu ada satu murid tu lemah di sekolah menengah. Dia menengah 2 C, 2 A. Jadi you kesian, you bantu ajar. Orang mengingat ni mesti ada apa-apa. Budak perempuan tu yang ditolong pun aku ingat mesti dia syok dengan aku ni. Tapi kalau you holistik, ini semua tak ada. Ini lillahi ta'ala. Ini
kita ahli sufi mesti ada ni holistik ataupun cinta yang bersih. Saya ingat 2017 Disember, saya tutup kelas di Singapura. IPA, kelas IPA saya tutup 2017. Pasal apa? Semasa kelas berjalan, tiap minggu akan datang satu bas dari Malaysia lah. Jadi bila dah tak ada, mereka tak boleh datang lagi. Jadi mereka kata, Ustaz, rindulah Ustaz, tak jumpa Ustaz. Kau tak minggu-minggu jumpa Ustaz. Rindulah, cintalah, rindulah. Kan? Jadi saya pun sedih lah. Orang menyatakan rindu, cinta kan, tak jumpa kita lagi kan setiap minggu. Jadi saya bikinlah seminar kat Solo. Saya bikinlah seminar kat Palembang. Satu pun tak datang, kan? Satu pun tak timbul, tapi cinta, rindu. Saya hantar lagu-lagu saya, semua romantik man. Rindu, kasih, rindu. Saya hantar banyak lagu. Boleh datang ke satu jamaah Malaysia tanya, Ustaz, banyak lagu-lagu ni romantik Ustaz hantar. Ustaz ada syok dengan sesiapa ke dalam jamaah kita? Saya cakap, kamu ni tak betul, tak betul. Ini saya hantar supaya kamu sedar. Bukan untuk khas untuk wanita sana. Ini untuk kamu yang selalu bersama saya ni. Selalu. Yang katakan rindu kan. Kalau rindu, kenapa Batang Hidung kat Solo tak datang? Kalau rindu, kenapa kat Palembang tak datang? Tetapi bila saya bikin seminar kat Medan, oh Ustaz, kita akan datang Bandung. Kat Bandung banyak shopping Ustaz, kita akan datang. Dia tengok dia hipokrit. Dia datang untuk apa kat Bandung? Kan? Ustaz, shopping best lah Bandung, kita akan datang. Mana itu rindu? Mana? Mana itu cinta pada saya? Mana? Solo tak datang, Palembang tak datang, Bandung datang kena shopping. Subhanallah. Kan? Dari mana itu? Tapi dia suspek saya hantar tu pasal saya ada suka jemaah perempuan siapa. Tidak, saya sindir tu. Kamu yang sentiasa bersama saya. Kaum Adam. Kasih, rindu. Solo, buka hidung tak nampak. Palembang. Bandung, kami datang Ustaz. Bandung best shopping. Astagfirullahaladzim. Lain dia ingat. Kita sindir dia ingat kita ikat-ikat. Lain. Jadi, cinta mesti holistik lah. Tak ada, kelengking berkait. Tak ada udang di sebalik batu. Semua lillahi ta'ala, itu dia. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai kerana Allah. Saling bersahabat kerana Allah. Saling berkunjung kerana Allah. Ini holistik. Kan? Macam Cik Aziz. Cik Aziz selalu datang jumpa saya lah. Kalau jumpa, kita berbual lepaskan rindu. Kita macam-macam kita berbual lah, kita bersembang. Kan kita mesra, sangat akrab. Kerana ini dia, saling mencintai kerana Allah. Saling bersahabat kerana Allah. Saling berkunjung kerana Allah. Tak ada nasab, tak ada hubungan nasab dan tak ada hubungan keluarga. Tapi kita mesra. Nasir, Marhamah, selalu datang. Rehana, Anita. Mereka saat ini Zaida dengan geng dia dengan suami jumpa saya di rumah. Ini kemesraan walaupun bukan adik keluarga, tapi keakraban itu ada. Dan saya pun tahu banyak juga di Indonesia, kalau mereka dekat, memang mau datang hari-hari. Malaysia pun ada yang, insyaAllah. Ini pandemik buat kita jauh.
Tapi kita punya cinta sesama sendiri, holistik. Tidak ada sesuatu yang busuk. Jadi ini kita mesti ahli sufi, mesti ada ini. Cinta yang holistik. Seperti kanak-kanak. Kan? Dia cinta kepada datuk dia ke, kepada bapak dia ke, kepada mak dia, holistik. Kanak-kanak kecil. Kita mesti dalam keadaan tadi, saya tunjukkan nanti lebih dalam. Jadi ini kita perlu sebagai listener ni, kanak-kanak lah. Kan? Suci dia. Berpeluk, tak berbaju, tapi suci. Tidak, minda dia bersih. Tidak ada kekotoran hati. Jiwa dia tak ada korupsi, bersih. Walaupun dua-dua, yang bawah tu perempuan, yang atas tu lelaki. Tak ada apa-apa. Holistik, suci. Macam mana kita boleh sampai peringkat ini? Sebab kita akhir-akhir perjalanan kita mesti sampai peringkat ini. Holistic love. Cinta yang suci. Cinta yang suci, you tengok macam budak-budak ni. Kita mesti tengok, kita belajar. Bila kita tunjukkan apple, dia hanya tengok, dia tidak faham. Dia tidak faham. Bukan saja apple tu. Dia tidak faham warna merah. Apa tu merah? Dia tidak faham warna hijau pun. Dia tak faham itu apple, A-P-P-L-E. Dia tidak faham juga itu objek A, objek B, objek P. Dia pun tak faham. Tidak ada kefahaman masuk. Kita mesti begitu. Bila yang di luar tidak kefahaman masuk, yang di dalam hanya bermestautin ingatan Allah, benda yang luar tak register, baru kita holistik, suci. Baru kita boleh suci. Berarti ingat, bukan saja you tak nampak itu apple, you tak faham itu apple, you pun tak nampak, mana you tak faham itu A-P-P-L-E, you tak tahu itu A, itu P, itu L, itu E, you tak faham juga. You cuma tengok begitu saja. Dia tidak register. Kefahaman tak. Kita boleh kata pandangan sepintas lalu. Kan? Dulu satu sahabat kata, Ustaz, pandangan yang pertama sepintas lalu. Pandangan kedua rezeki. Kita tahu betul. Ada satu sahabat, rezeki lah. Yang kedua, tak boleh. Rezeki pun tak boleh. Kan? Dia mesti tidak mendatangkan kefahaman. Tidak mendatangkan kesedaran. Ini yang terjadi kepada Nabi Adam AS. Dia dengan Siti Hawa memang sudah holistik lah. Holistik. Masing-masing tidak sedar yang mereka tidak berpakaian. Tidak sedar. Tidak register. Tidak ada kefahaman. Sehingga iblis menggoda, baru nampak perkara-perkara yang sulit ada kedua-duanya, baru dia ambil daun-daun tutup. Maka dalam firman Allah SWT berfirman, maka iblis menggoda mereka dan mereka terkeluar dari keadaan asal. Keadaan asal tu. Itu holistik. Keadaan asal. Maka dihalau daripada syurga. Itu pasal saya kata, bila kita dibangkitkan, kita akan diberi minda yang suci bersih. Tak ada memori yang lama. Memori yang lama sudah tertinggal. Minda yang bersih, suci. Itu pasal kita jadi holistik bila kita masuk dalam syurga. Sehingga bidadari pun kita tidak tergoda. Kita masih holistik. Jadi sini, kita mesti
sebagai ahli sufi membina itu minda yang holistik, bersih, suci. Kan? Makna apa juga dilihat, jangan kasih register. Kefahaman, pandang boleh tapi jangan ada kefahaman masuk. Itu merosakkan. Sepintas lalu, seperti bayi. Itu pasal dia tengok apa-apa pun no entry. Dia tak masukkan. Itu pasal dia kata, saya tak ada idea apa yang benda-benda ni, saya tak ada idea. Jadi tidak ada korupsi. Jadi kita nak holistik minda kita. Hati kita nak bersih, suci. Jangan apa kita lihat di luar. Maksudnya kefahamannya masuk ke dalam. Kita hanya pandang sepintas lalu. Dan jangan kita ada sesuatu yang berkait. Itu yang tak boleh. Jadi itu holistiknya, itu ingat tu. Jadi pada lahir mereka lihat barang-barang. Benda-benda kat pasar atau pekan. Tapi kat mata mereka hanya ada Allah. Jadi benda yang di luar tu tidak register, terdaftar di dalam. Dia hanya pandang begitu. Tapi kefahaman tu tak ada masuk. Ini hanya ada Allah faham. Ya, saya faham. Saya kerana Alhamdulillah sudah dipilih, saya tidak dilatih. Tapi awak mestilah berlatih. Sehingga minda awak jadi holistik. Mana apa dipandang di luar, tidak akan masuk ke dalam. Sebab saya cakap duduk di pintu belakang, jangan turun bermain lumpur. Jadi ingat tu. Di sini juga, hati itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tumpukan hati ini kepada yang lain, kita boleh syirik. Syirik yang halus. Kan? Dan itu yang syaitan berkata, aku tak boleh menyesatkan mereka semuanya kecuali zuriat-zuriat Adam itu, hamba-hambamu. Aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. So, ini mau jaga. Itu pasal saya selalu pesan, Allah tu tak serupa dan tidak seumpama, itu mau kuat. Jadi kau kena salat orang untuk berhala, kita teruskan salat. Mereka kena, kau sembahyang, kau sembah berhala di depan kau, itu bukan Tuhanku. Apa Tuhan kau? Tak serupa, tidak seumpama. Begitu bila kita nak salat macam-macam, iblis masukkan, syaitan masukkan, kita tak perlu kita pegang tu tidak serupa, kita teruskan. Bila mereka tahu mereka tidak boleh korupsikan kita, tidak dapat menggoda kita, kerana kita pegang bertauhid tidak serupa, tidak seumpama, dia akan tidak ganggu kita. Itu yang dikata, melainkan mereka yang dibersihkan dari syirik. Jadi duduk di pintu belakang, terutama bulan puasa ni, ingat Allah. Buka mata, ingat, terus ingat. Jangan lalai. Latih. Kan bulan yang mulia ni, ingat Allah. Sehingga kita nampak masa pun, kita tengok jam, kita tak faham. Nombor pun kita tak nampak. Pukul berapa? Tak tahu. Jamnya tangan dekat mana? Tak tahu. Kita lihat, tapi maksudnya tidak terdaftar dalam. Itu pasal kalau kita bersih ni, walaupun benda yang kotor depan kita, itu kita hanya pandang sepintas lalu, dia tidak korupsikan. Kalau setan dapat korupsikan minda kita, kita akan jadi hamba dia. Itu yang macam-macam kes dekat mahkamah. Ambil gambar orang mau tengah mandi, dalam tandas, bawa skirt orang. Macam-macam lah. Pasal itu, minda suatu foto, suatu korupsi. Dia melihat, maka kefahaman
yang ternoda tu masuk minda dia dan syaitan sudah boleh kontrol. Jadi macam-macam dia buat nafsu-nafsu. Jadi holistik mana apa di luar sepintas lalu tidak masuk ke dalam minda. Itu mau ingat. Pegang kepada syariah, makna jangan bukan-bukanlah ibadah yang bukan-bukan tolak. Kalau you dengar Pak Deka mensyarahan itu hari kan, macam-macam kita tengok kan. Alhamdulillah, Pak Deka dah buang semua. Pak Har pun dah buang sekarang. Pak Har tak turun sungai lagi. Kan? Tak ada. Kan? Macam-macam. Jadi yang bid'ah ni jangan. Sudah ada syariah yang kuat. Rasulullah bersabda, pegang pada dua rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang saya punya profesor berkata, apa-apa pun balik pada Quran dan Sunnah. Lepas tu ijma' dan qiyas, iaitu sunnah khalifah yang mendapat petunjuk. Ijma' dan qiyas. Jangan ikut bid'ah. Bid'ah menyesatkan. Jadi balik pada ini. Dan tak boleh ijtihad naik NST, minta petunjuk daripada Allah SWT. Dan kalau nak tengok pun pandangan-pandangan ulama, tengok pada ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Sama ada boleh terima dan terima yang baiklah, yang meringankan, jangan yang menyusahkan. Dan sebenar-benar takut kepada Allah. Jangan main-main. Ini saya tunjuk. Orang yang takut pada Tuhan yang tidak nampak oleh mereka. Ini nampak dari segi mata zahir lah. Bagi itu mata hati kita di mana kamu mandang, di situ aku ada, kau boleh lari lah. Di sini kita tengok. Bila kita sedar akan kewujudan dia, itu yang saya ada berkata dengan jemaah terutama Pak Deka. Selalu nafikan semua ni. Sedarkan kewujudan dia. Itu yang kita mau tu gementar datang tu. Bila kita nafikan, kita teringat Allah menggegar itu. Itu yang kita mahu. Itu penzahiran atau manifestasi ini ada dua jenis. Yang jalal. Saya yang selalu kena jalal. Saya ingat Adawiyah boleh jadi Jamal. Tabiatul Adawiyah. Tapi kebanyakan kita orang lelaki jalal dia. Dia kebesaran. Itu buat kita bergegar, nangis. Bergegar. Dan mau nafikan semua ni, wujudkan, sedarkan kewujudan dia. Itu boleh datang gementar. Itu jalal dia. Tapi kalau kita rasa seenak-enaknya itu jalal dia. Okay? Selain daripada itu, salat sunnah, itu yang pertama, salat tarawih. Jadi saya nak masuk bahagian tarawih ni, minta Yasin bantu sini, masukkan ini salat tarawih ni, tata cara salat tarawih. Okay. Jadi salat tarawih ni kita boleh buat sendiri kat rumah. Kita boleh buat sendiri ataupun kita boleh buat dengan keluarga kita. Saya jadi imam, ustazah jadi Bilal. Kita dua orang. Tak ada problem. Dia pun tak susah lah, saya tunjukkan. Dan boleh buat sendiri. Sendiri pun boleh, kadang-kadang ustazah penat, saya buat sendiri. Dan dia buat sendiri lah, dia dah tidur, dia bangun, dia buat lah. Saya buat sendiri.
Selalu saya punya saranan lepas isyak terus tarawih. Lepas tu pukul 3:30 pagi bikin tahajud. 20 rakaat. Jadi salat tarawih tu, kalau kita sama isteri kita ke, anak kita jadi anak perempuan, kita mak jadi imam, jadi anak perempuan jadi Bilal. Bila nak start salat tarawih, kita bilang pada anak kita, okey, kita start sekarang, lepas isyak kita baca. Maka dia jadi Bilal, dia akan cakap salatu tarawih asabakumullah. Tu. Salatu tarawih asabakumullah. Bila dia baca tu semua bangunlah, dan sebelum bangun tu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakang imam, kita imam bacalah sajaku salat tarawih 2 rakaat lillahi ta'ala. Kau nak baca Arab tu ada tulis usalli sunnat tarawih rakataini imaman lillahi ta'ala. Nak baca Melayu pun boleh. Jaga salat tarawih 2 rakaat lillahi ta'ala atau sebagai imam lillahi ta'ala. Bila imam dan Allahu Akbar, baru makmum pun ikutlah usalli sunat tarawih rakataini makmuman lillahi ta'ala. Okey, semayang dengan makmunah. Jadi kita baca pertama surah At-Takasur. Standard ini, standard surah At-Takasur. Dan jamaah, kalau you tak tahu ni, baca sebarang. You boleh baca pertama Qul Huwallahu Ahad, kedua Qul A'udzubillahi minasy sekalilah kan. Kalau tak tahu, sebaranglah. Kalau you berkawan mu'alaf, dia cakap, Saftuya, saya baru mu'alaf. Saya cuma hanya tahu baca Fatihah, lain tak tahu. Boleh tarawih, boleh. Apa baca? Fatihah ajalah. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah pun boleh. Jangan kita suruh dia macam-macam, dia tak boleh buat. Bagi kita baca surah Al-Fatihah, baca surah At-Takasur, rakaat kedua sentiasa surah Ikhlas. Wallahu ahad, sentiasa. Habis rakaat 1, 2, Bilal akan baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Badru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita jawab Allahumma sallim wa sallim alaihi. Kan? Belakang kita tengok ni Bilal akan kata fadlam minallah wa ni'mah. Maka kita jawab wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'a wa maghfirah ya arhamar rahimin. Tengok ada 2 tau. Satu Al-Badru Sayyidina Muhammad. Lepas itu fadlam minallah. Ada 2. Jadi lepas rakaat pertama dan kedua dia ada 2. Al-Badru Sayyidina Muhammad, lepas tu Allahumma sallim alaihi, laga fadlam minallah wa ni'mah. Kita jawab wa rahmatullah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahim. 2. Ingat ni nanti dia berpecah, ni 2 jadi pecah-pecahan dia tengok. Rakaat ketiga kita naik, kita baca surah Wal Asri, dan rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Memang standard lah Allahu Ahad. Habis tu ini tengok Bilal baca habis saya imam Assalamualaikum warahmatullahi, Bilal akan baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Al-Badru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Tadi ada 2 kan, Al-Badru dengan Fadlam. Rakaat ketiga 4 hanya Al-Badru saja. Al-Badru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Ingat. Rakaat 1 dan 2 Al-Badru dengan Fadlam. Rakaat ketiga Al-Badru. Al-Badru kita jawab Allahumma salli wa sallim alaihi, kita naik untuk rakaat ke-5 dan ke-6. Belakang habis tu ada dia fadlam minallah. Kan? Jadi rakaat pertama Al-Badru fadlam. Rakaat 1 dan 2. Rakaat 3 dan 4 kita tengok Al-Badru.
Rakaat 5 dan 6 kita tengok fadlan minallah wa ni'mah, tapi ada tambah sikit. Fadlan minallah fadlan wa ni'mah wa rahmah wa maghfiratan wa rahmah ya tawab wa yasi'ul maghfirah ya arhamar rahimin. Tengok dia tambah sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini ada tambah. Bagi dekat Allahumma salli wa sallim ala. Jadi ingat, rakaat pertama Al-Badru Fadlam. Rakaat satu mana? Pertama 1 dan 2 lah. Badru Fadlam. Rakaat ketiga dan keempat Al-Badru. Rakaat 5 ke 6 Fadlam minallah tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ini akan tukar. Ini dah 5, 6, kita masuk 7, 8, surah Al-Fil, ini surah Gajah. Ini alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sama surah Ikhlas. Rakaat kedua surah Ikhlas, wallahu ahad. Habis dia tengok. Imam akan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Dia masuk Amirul Mukminin dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq taradau anhu. Maka kita akan sambut radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid dunya wal akhirah. Radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid dunya wal akhirah. Itu. Jadi tengok rakaat ke 7 dan 8 dah bertukar. Kita balik semula pada rakaat 5 dan 6, kita tengok 5 dan 6 habis saja kita baca fadlan minallah, kita baca wa maghfiratan wa rahmah, bahkan kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, itu. Jadi fadlam lagi sekali, pertama al-badru fadlam, lepas tu al-badru, lepas tu fadlam, dan kita tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akan masuk 7 dan 8, kita tengok di sini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 7 dan 8 sudah masuk Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar. 7 dan 8. 9, 10 lupa tentang kasyidah, itu tak payah. Itu kalau kita ramai-ramai boleh. Kalau you nak train itu, you kena minta Marhamah bantu. Lagu dia Marhamah expert. Ya. Nanti ya. Tadi apa? 7 dan 8, 9 dan 10. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Bahkan bila lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dia repeat balik. Kan? Tengok lagi sekali ya, jangan lupa balik semula. Kita tengok. 1 dan 2 ingat Al-Badru dengan Fadlam. Al-Badru dengan Fadlam. 1 dan 2. 3 dan 4 hanya Al-Badru. 3 dan 4. 5 dan 6 Fadlam. Fadlam bertambah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu tambah Fadlam, tambah itu. 7 dan 8 la ilaha illallah, dah masuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. 9, 10 balik pada semula itu tadi. Fadlan minallah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balik semula. Dan 11, 12 tukar Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Akan balik pada Fadlam, itu dia. Fadlam balik semula, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balik semula itu. Habis tu balik kepada sekarang Amirul Mukminin Sayyidina Uthman ibn Affan. Itu 16, 15, 16. 17, 18 balik pada Fadlam balik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan? Tapi tengok ini 17, 18 tak akhir tarawih. Jadi dikata di situ lepas Allahumma salli sallim alaih akhirut tarawih rahimakumullah. Itu signalah penghabisan. Kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam dah habis baca 20 rakaat dah habis, maka Bilal berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dok Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ibni Abi Talib. Ini khalifah yang keempat. Taradha anhu radhiyallahu anhu. Lepas tu baru imam baca doa. Lagi sekali. Rakaat 1 dan 2 al-badru fadlam. Rakaat 3 dan 4 fadlam minallah. Fadlam minallah. Rakaat kelima nanti ya, rakaat 4 pertama 1 dan 2 al-badru dan fadlam. Rakaat ketiga keempat al-badru. Rakaat 5 dan 6 fadlam. Dan situ ada tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi 1 dan 2 kita al-badru dengan fadlam. 3 dan 4 al-badru. 5 dan 6 itu fadlam. Itu dah masuk juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Lepas tu kita balik kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas tu balik kepada fadlam, dan la ilaha illallah. Nanti saya pun dah terlupa sikit dah, siap. Bismillah. 5 dan 6 fadlam, dan ada tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 7 dan 8 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar. 7, 8. 9, 10 balik kepada fadlam. Fadlam minallah, itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Belakang balik kepada la ilaha illallah. Ini 11, 12 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab. Belakang balik pada fadlam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu 15, 16 balik kepada Amirul Mukminin Sayyidina Utsman Ibn Affan. 17, 18 fadlam. 19, 20 Amirul Mukminin Sayyidina Ali Ibn Abu Talib. Habis itu imam membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan wa yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna bi imanika milin wali faraidika mu'addin wa ala salawati mu'afizin wali zakati fa'ilin wali ma'indaka talibin wali afwika radin wa bil huda mutamassikin wa lil larwi mu'ridin wa fil dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa bil nahma'i syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa alal haudi waridin wa fil jannati dakhilin wa ala sariratil karamati qa'idin wa bihurin inni mutazawwijin wa min sundusin wa istabrakin wa dibajin mutalabbisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin bi aqwabin wa abarika wa kahsim min ma'in ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was siddiqin wasyuhada'i was salihin
Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syarifati mubarakati minas syuhada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin ilahana rabb a'afina wa'fu anna waghfirillahumma lana wa liwalidina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wali azwajina wali zaujatina wali ahlina wali ahlil baitina wali ustazina wali masyayikhina wali muallimina wali man allamnahu wali zawil huquqi alaina wali man ahabba wa ahsana ilaina wali man hadana wa hadainahu ilal khair wali man awsana wa waswainahu bid du'a ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم سلامة وعافية علينا وعليهم وعلى عبدك الحجاج والرزح والزوار والمسافرين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على قوم الكافرين Ya mujibus sa'ilin wahtim lana ya rabbana minka bi khairin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala khairi halqihi sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu kita baca asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Dan asyhadu lepas habis baca doa itu dia. Imam akan baca asyhadu dan makmum ikut asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Dan jemaah bila habis salat subuh dah habis baca doa salat subuh baca ni. Ini yang kita ni baca. Ini 3 kali. Lepas tu imam sambung lagi. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang ketiga lain sikit. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang ketiga. Lepas itu baru kita niat puasa. Imam maka kata iqtaqidu ala shaum, iqtaqidu ala shaum. Maka semua akan baca bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma radin an ada'i fadhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan saya pun ada cakap nanti dah habis ni sendiri-sendiri baca niat sebulan puasa. Dah habis baca ini, sama ramai dah habis baca, belakang imam nak kata Allahumma a'ti rikabana wa rikaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa masyakhina minan nar. Allahumma a'ti rikabana wa rikaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa masyakhina minan nar. Allahumma a'ti rikabana wa rikaba abaina wa rikaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa masyakhina minan nar. Allahumma ajirna minan naril zalimin. Allahumma ajirna minan naril zalimin. Allahumma ajirna minan naril zalimin. Yang ketiga kali baru sambung. Wadkhilna jannata amin. Itu yang ketiga. Dan ini bawa ni lepas salat subuh. Lepas baca doa, bawa ini. Daripada permulaan itu, apa tu? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
nas'alukal jannata wa na'udzubika bawa ini juga lepas salat subuh. Ini salat tarawih dah baca doa, kita baca ini. Dan salat subuh tak payah baca itu taqidu al-saum, tak payahlah. Lu baca ini asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Maka baca Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali. Maka baca Allahumma a'tiq rikabana 3 kali. Allahumma ajirna, ini lepas subuh bawa. Tapi kalau dalam salat tarawih kita kenalah imam kena kedua al-saum itu nak kena baca untuk niat puasa lah, takut kita terlupa kan. Tapi kita dah baca sebulan insya-Allah. Dah habis tu baru baca. Ini kalau sendiri, kalau ada Bilal, so Bilal bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Selesailah salat tarawih dan jamaah. Kalau nak ikut saya punya nasihat, jangan salat witir dulu. Pasal lepas salat isyak kita tak tarawih. Kita nak mengaji, nak apa, nak zikrullah, nak berteruskan. Witir ni penutup amalan. Kan? Jadi bila kita dah pukul 3.30 pagi ke 4 kita bangun, kita salat tahajud lah. Kalau kita penat boleh duduk lah. Kan? Kalau kita dah TUA macam saya, duduklah. Kalau berat badan dengan saya, boleh duduklah. Kan? Tak ada problem ya. Dah tak kuat boleh duduk. Macam boleh qualify saya, Pak Har, Muhammad Noor, Ridwan, Cik Aziz, Pak Deka pun boleh. Bayu disqualified. yang ada yang umur macam saya lah kan, yang dah tak kuat tak kuat, kita boleh duduk kan. Rasulullah SAW bila badan dia berat, baginda badan berat dan bila dah berumur, baginda salat sunat kebanyakan duduk. Jadi kita boleh ikut sunnah dulu. Jadi jangan witir dulu. Jadi pukul 3.30 pagi bangun, baru kita salat tahajud 20 rakaat. Lepas tu baru kita witir. Lepas tu witir 3 rakaat sampai 11. Saya selalu ambil 3 lah. Lepas tu pukul 4 lebih lepas tu kita boleh zikrullah sampai isteri panggil, bang dah ready sahur. Kita pun campak sahur lah. Dah sahur, campak sahur. Pergi ke dapur. Lepas tu duduk balik ke sejadah, zikrullah sampai azan. Dan hendaklah kita zikrullah setiap hari sentiasa terutama bulan Ramadan. Itu lebih sikit lebih kurang yang dapat saya briefing, dan sekarang kita nak balik pada Bayu, dia dah lari pula. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tadi kita sudah ikuti sekiranya dari Ustaz tentang amalan ibadah puasa. Baik sahabat semuanya, kita masih ada cukup waktu untuk beberapa pertanyaan. Dipersilakan untuk sahabat semuanya yang ada di chat juga di grup, dipersilakan. Seperti biasa untuk yang ada di room bisa mengangkat tangan, raise hand, nanti kita bekalkan mic, kemudian bisa juga melalui chat nanti kita bacakan untuk sampaikan kepada Ustadz. Coba saya lihat ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama tadi masalah tentang apa yang dimaksud dengan cinta karena Allah, Ustaz?
Itu kita dah beritahu tadi, cinta yang dipanggil holistik atau cinta yang suci. Cinta yang suci. Atau bisa disebut unconditional love itu ya Ustaz ya? Kita buat sesuatu kerana demi Allah. Bukan kita ada tujuan tertentu ke dan sebagainya. Misal kata Firman Shah, membantu keluarga miskin yang isteri baru kehilangan suami. Kita bantu dengan niat yang suci bersih, tidak ada lain, kerana Allah, demi Allah. Dan ini holistik lah, suci. Tak ada dengan niat yang bukan-bukan. Tapi orang yang lihat kerana mereka tak holistik, tidak suci, akan menuduh secara lisan ataupun secara hati yang mengata, oh ini si Firman Shah ni mesti ada sesuatu ni. Oh tidak, kenapa dia betul-betul sangat menolong ni janda ni. Kenapa? Itu tak holistik. Itu orang belum lagi sampai ke holistik atau kesucian hati. Jadi kita buat sesuatu kerana Allah. Kita buat sesuatu kerana Allah, kita mencintai walaupun tak ada nasab, tak ada talian keluarga, kita masih menolong dengan sesungguhnya. Demi Allah. Jadi orang ingat dia ni buat mesti ada sesuatu, jangan dia suka. Holistik, kita mengasihi sekeliling kita, sesiapa juga, walaupun bukan ahli keluarga, walaupun tak ada nasab, kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat ni, bukan sahaja kepada yang kita kenal, kita pun kena buat ni kepada yang bukan Islam, sama juga. Kita akan tolong dengan seikhlas hati kerana lillahi ta'ala, bukan ada sebab lain. Kita menolong kasih mesra kepada mereka yang bukan Islam, kita tolong juga. Tak ada nasab, tak ada keluarga, tak ada apa lagi, dia bukan Islam. Kita tolong kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberi hujan, panas matahari, udara untuk disedut. Dia tidak kira lelaki atau perempuan. Dia tidak kira Islam atau bukan Islam. Dia kasih semua dia dengan kasih sayang. Begitu juga kita. Kita berbuat sesuatu kepada sekeliling kita. Sama ada Islam, bukan Islam, kita buat menolong lillahi ta'ala. Sebab Allah berfirman, mereka yang mencintai sesama sendiri kerana Allah, tak ada nasab, tak ada, bukan ahli keluarga. Jadi hadis Rasulullah, kalau kamu tidak sayang tetangga kamu, kamu belum lagi beriman. Tetangga tu tidak akan tetangga Muslim, siapa saja. Jadi ini dia, holistic love, kita boleh memberi kasih sayang kita kepada siapa juga. Dan saya punya pengalaman, orang yang bukan Islam, dia boleh terima kita punya holistic love atau cinta suci kita. Mereka lebih menyedari ini daripada kita beri pada yang orang Islam. Bagi yang orang Islam banyak tanda soal. Bagi orang kafir dia tak ada, dia macam bersyukur. Kamu orang Islam mau membantu ya. Terima kasih banyak. Kan? Orang Islam, dia ni bantu ada apa ni? Dia ada apa ni? Kan? Jangan mata dia jeling-jeling isteri aku dah. Biasa. Dari saya punya pengalaman, orang yang bukan Islam lebih nampak kita punya holistik kesucian kita.
orang yang Islam ni, melainkan dia betul-betul yakin dengan kita, percaya dengan kita. Sehingga adik-beradik saya juga boleh saya tolong. Soal kenapa nak tolong, Sampai saya kata, tak boleh ke satu abang menolong adik? Dia ingat macam ada sesuatu. Tak ada. Holistik. Jadi, mengatakan saling mencintai itu, kita menolong sesiapa saja dengan kasih mesra. Jangan dengan benci, dengan apa. Terpaksa, tak ada. Ikhlas. Terus ikhlas kasih mesra. Itu yang dia kata. Bukan saja kepada orang Islam. Kepada yang bukan Islam, juga kepada haiwan. Juga sama. Itu yang dikata saling mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa tujuan, maksud tersembunyi. Tak ada. Ikhlas lillahi ta'ala. Jadi itu jawapan saya, saling mencintai kerana Allah. Mana baju dah hilang. Ada Ustaz? Ya. Oke. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga tadi pertanyaan di Bang Dedi terjawab ya. Baik, sahabat yang ada di room, silakan. Ada yang mau bertanya langsung? Ada? Tidak ada. Saya lanjut lagi ke chat. Nah, ini tentang puasa boleh tak banyak tidur Ustaz? Okey, satu dari pengalaman saya, bagi saya puasa hari-hari. Puasa kita tak ada problem, tak makan okey. Tak minum okey juga. Tapi puasa tu yang paling problem adalah keletihan. Keletihan tu yang membawa kepada selalu rasa ngantuk. Tapi kalau kita sentiasa zikrullah sehingga hati terjaga, insya-Allah kita dapat mengatasi masalah itu. Jadi mau banyak zikrullah sampai dapat tenaga dalam yang tidak buat kita tidur. Jadi mau terus zikrullah. Itu saya menjawab. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, selanjutnya ini masih berkaitan tentang zikrullah Ustaz. Jadi dari Bang Heru, izin bertanya, jadi semasa zikrullah di kepala bagian atas ada semacam beban atau benda padat atau antena, apa itu karena minda saya masih kotor atau apa gitu Ustaz? Tidak, itu biasa. Dia jadi macam rasa kekerasan, keras-keras macam jelly gitu. Memang dia embun-embun gitu. Itu dipanggil base camp lah, kita kat base camp kita di situ. Belakang kita tujukan zikrullah kita ke atas, dari situ ke atas, dan istiqamah sehingga disambut. Itu macam aerial. Itu biasa. Oke, antena ya. Oke. Ada yang bertanya di grup, di room, dipersilakan ya. Angkat tangan, raise hand, nanti kita bukakan mic-nya. Apa ini? Bagaimana kita berwudu dalam keadaan berpuasa? Ini maksudnya gimana ya? Mungkin bisa diperjelas ya, Abang Sabtuyah Sahari atau Akak ini ya. Jadi beliau bertanya bagaimana kita berwudu dalam keadaan berpuasa. Berwuduk ya. Berwuduk tak ada masalah kan puasa. Ya, biasa saja ya Ustaz ya. Ya, kita jangan menelan air. Yang kita komo-komo jangan menelan. dan jangan kita kumpulkan ludah tu dan telan. Kalau nak elak, tak usah komo-komo. Oh iya. Kalau nak elakkan, tak usah komo-komo. Oke.
Oke, selanjutnya. Nah, ini biasanya banyak bertanya nih Ustaz tentang pencerahan tentang malam Al-Qadar. Ini selalu menjadi penasaran terus. Malam Al-Qadar tu dia punya tanda dunia menjadi sunyi, senyap dan kalau satu pin jatuh boleh dengar. Satu dunia senyap dan sunyi macam radio dipadam, macam radio dipadamkan, tak ada bunyi tu, satu dunia senyap dan sunyi. Itulah tanda Lailatul Qadar. Itu kalau awak mau cari Lailatul Qadar, dan dari pandangan saya selalu malam 29. Malam 29. Jadi kalau dengar kenapa dunia senyap dan sunyi ni, itu dia. Sehingga astronot yang duduk di space station ke atas, mereka ada kata ada satu hari yang sangat senyap dan sunyi, sehingga satu batu pun daripada angkasa di atas pun tidak jatuh ke angkasa bumi. Itu satu malam. Dia pun confirm. Astronot pun confirm yang dia ada di space station di atas. Itu satu malam yang senyap, sunyi. Seperti radio dipadamkan. Radio dipadamkan, tak ada bunyi. Senyap. Itu tanda malam Lailatul Qadar. Dan selalu pada malam ganjil. Kan? Ya, betul. Ya, biasanya di malam ke-29 ya Ustaz. Ya. Oke, di chat sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan. Ya, di room persilakan ya, ada yang bertanya langsung sekitar amalan-amalan puasa, ada persilakan. Ada? Mic-nya ya. Bisa buka mic langsung, silakan. Ada? Sepertinya tak ada Ustaz. Tidak ada, yang di chat ada. Oh ya, ini yang masih Bang Dedi ya. Tapi sebenarnya ini out of context, ke apa Ustaz ya? Apa boleh jawab. Oke. Mengapa pada hari kiamat kelak memori kita yang lama tidak dikembalikan kepada kita seperti semula? Kalau dikembalikan huru-hara. Cerita. Bila kita di alam barzakh, kenapa memori tertinggal? Tidak ikut kita. Kalau memori ikut kita di alam barzakh, berarti pemusuhan tidak boleh habis. Itu tak apa. Ada yang memori yang ada pada dia akan menangis nak balik. Rindu pada anak dia. Hari-hari dekat alam barzakh nangis. Rindu anak aku lagi kecil, aku nak balik. Betul. Hari-hari nangis. Jadi Allah Maha Adil, memori tertinggal. Ini dia punya show. Dia punya drama, bukan kita punya drama. Dia cakap, cut, habis. Kau tak nyaya, homesick tu nangis. Oh, nak balik. Anak aku nak menyusu, aku mesti balik. Suami aku sakit, aku mesti balik. Aku tak nak datang, aku nak balik. Wah, merontak, mengamuk. Nak balik. Malaikat pun pening kepala. Rindu. Tu kita ada dengar rindu lagu rindu kan. Rindunya kan. Nak balik. Tak boleh tahan. Anak aku ada 7 orang. Aku mak dia. Mana boleh aku mati? Aku mesti balik. Anak aku. Memory tak ada. Itu satu lah. Alasan. Kedua, kita dibangkitkan dengan memory baru. You tahu, boleh kasih memory lama, you bangkit dengan memory lama, you cari anak you umur 10 tahun, dia dah jadi nenek. Datuk, you nak cari apa? Bila you mati, dia hidup 70 tahun. Kan? Dia dah jadi nenek, baru dia mati.
You pakai memory lama you, yang mati masih 10 tahun. You nak cari dia macam mana? Mana anak aku 10 tahun kan? Dia dah 70 tahun. Macam mana ya? Mana you nak cari? You teringat, oh anak aku yang ibu tu, aku teringat anak aku lahir, aku meninggal. Mana dia anak aku nak menyusukan dia. Itu anak dah 97 tahun baru meninggal. Kan? Itu dia kahwin dengan Queen Elizabeth baru meninggal. Dia 92 tahun dah. Kan? Prince Philip baru meninggal lah. Macam mana kau dia kasih memory lama, hancur lah kamu dah. You cari anak yang baru lahir, konon nak menyusukan aku, sedih lah. Aku tak dapat menyusukan dia, aku nak cari dia mana dia. Kali tengok 97 dengan tongkat. Awak nak menyusukan saya? Tak boleh. Jadi kita mesti fikir dengan rasional lah, dengan fikiran yang logik lah. Kalau Allah kasih kita memory lama, keadaan dah berubah. Anak kita dah jadi datuk, nenek, moyang. Lagi kalau anak kita yang lahir tu kita cari. Aku tahu aku lahir dia, anak aku yang kecil tu lelaki. Dia tak tahu dah besar. Dia tu dah bukan jadi Amin lagi, Aminah. Nak cari. Mana boleh Aminah? Amin. Dah ini Aminah. Dia dah tukar jantina kan. Kena kasih memory lama kan. Mana boleh. Ya Allah tu maha adil, dia kasih memory yang bersih, baru, suci, holistik. Dia kasih. Kau dia kasih memory yang lama kan, teringat mana aku punya matai lama nak cari. Kan? Tengah beromen kita kena sambal peti terus mati dua-dua. Mana dia aku yang matai lama? Aku cari. Tak adalah, tak boleh. Allah kasih memory yang baru. Semua bersih, suci, tak dinodai. Kan? Jangan minta memory lama. Kan? Anak pun dah jadi nenek, datuk, moyang lah. Dah lain. Itulah tak dikembalikan. Jadi dia cakap tengoklah buku yang terbuka. Itu memory kita lah. Ya. Okey. Ya, baik Ustaz. Semoga Bang Dedi yang bertanya tadi tercerahkan ya. Ya alhamdulillah dia sudah berkomentar. Tidak terpikir ya. Oke, baik. Ada yang akan bertanya? Kita masih punya sedikit waktu sebelum nanti kita zikrullah bersama. Ada yang akan bertanya? Dipersilakan buka mic atau raise hand. Silakan. Kalau dari chat sepertinya sudah semua ini Ustaz. Tidak ada yang terlewat. Assalamualaikum. Ya, dari mana Bang? Bang Husaini ya? Muhammad Husain. Ya, masih. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini mengenai ziarah kubur Pak Ustaz. Ya. Kan beranggapan orang awam ini dengan ziarah kubur bisa menenteramkan apalah orang-orang yang dikubur itu Pak Ustaz. Bagaimana pandangan ahli sufi Pak Ustaz? Karena kita beranggapan alam barzah tadi mereka sudah tenang di alam barzah, tapi kita masih ada melakukan ziarah kubur ini Pak Ustaz. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya, kalau kamu ikut ahli sunnah wal jamaah Syafi'i, Ambali, Hanafi ya. Kamu ikut Maliki, yaitu Salafi, Wahabi, dia cakap mengarut ni semua. Ziarah kubur, talqin, mengarut. Dia pun ahli sunnah wal jamaah, dia tak terima. Di Mekah, kalau kamu tak ada tangan, dia sebat. Dia tak mau kita doa begini. Kubur-kubur dipecahkan. Tak ada tanda. You pergi kubur Baqi, habis lingsan-lingsan dipecahkan. Terima kasih. Di antara ahli sunnah wal jamaah pun tidak boleh ikuti.
Kita pasal Salafi, Wahabi, Maliki, dia tidak setuju. Ziarah kubur semua tidak setuju, semua tidak setuju. Dan dalam Al-Quran tak ada ni semua. Ini adalah dalam hadis-hadis yang mereka tidak setuju. Kedua, hadis-hadis ni semua kebanyakan adalah hadis ahad, satu perawi. Tidak kuat. Jadi kalau mereka ahli sunnah wal jamaah, mazhab yang 4 ni tidak boleh bersetuju sesama sendiri tentang wujudnya apa tu seksa kubur dan sebagainya. Jangan tarik kita ahli sufi masuk dalam perang kamu, biar kamu berperang. Kita ahli sufi, dah habis kita punya riwayat sini, kita masuk ke alam barzakh. Di situ Allah cakap, barzakh tu apa? Alam perpisahan. Barzakh mana? Perpisahan, alam perpisahan. Kita tak boleh masuk balik. Seperti kita alam azali masuk ke dunia, kita memory dalam alam azali tertinggal. Justru kita semua tidak ingat bila kita peristiwa alastu bi rabbikum di dalam alam azali. Kita tidak ingat. Pasal memory dalam alam azali tertinggal. Begitu bila kita dalam alam dunia, memory alam dunia tertinggal dan kita masuk alam barzakh. Tidak akan ikut. Tertinggal. Jadi, kalau dah tertinggal, macam mana jiwa sana nak masuk ke alam dunia, dia nak pakai apa? Dia tak kenal siapa dia. Memory tak ada. Macam mana nak seksa dia? Dia nak masuk ke alam dunia, kalau dunia dulu nama dia Ahmad, dia pun tak tahu. Pasal memory tertinggal. Tidak bersama, dia nak turun, nak pakai apa? Nak pakai apa memory? Tak ada. Dia tak ada memory. Dia tak tahu, tak boleh turun. Kan? Jadi, bila kita tengok ini, pandangan ahli sufi. Bagi pandangan mereka pun bergaduh. Mazhab Maliki tidak mau terima. Salafi, Wahabi, mazhab Maliki tak nak terima. Ada azab kubur. Dalam Al-Quran pun tak ada. Surah yang paling itu, Allah berfirman, dan Fir'aun itu ditunjukkan tempatnya di neraka pagi dan petang. Ditunjuk. Tidak diseksa. Kan? Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali timbulkan ni perkara, bilang dia cuba awak settle dengan Maliki dululah. Maliki tak setuju. Tak boleh talqin, tidak boleh tahlil dan sebagainya. Tidak setuju. Ini ahli sunnah wal jamaah juga. Mereka tak setuju. Dan kita ahli sufi tentu, kita dah kata dah habis cerita, balik sana memory pun tertinggal, dah tak boleh balik, dah habis cerita Allah. Dan itu firman dia ada. Dan kamu tinggalkan apa yang kami beri kepada kamu. Dan baru kamu sedar kesilapan kamu yang kamu selalu ada-adakan. Habis cerita. Kan? Jadi kalau seksa kubur, tanya dia mazhab mana? Bilang cuba tanya mazhab Maliki, Salafi, Maliki, Wahabi dan mazhab Maliki. Tanya mereka. Kenapa mereka tak setuju? Kalau nak tanya kita ahli sufi, tentu kita cakap tak ada. Dah masuk alam barzakh, dah tak ada story. Tak ada memory. Kalau dia bawa memory tu pergi alam barzakh, hari-hari dia nangis nak balik. Dia rindu anak dia yang masih kecil. Kan? Dia rindu mak bapak dia. Ada yang rindu kucing dia rindu kucing. Kucing aku makan tak makan rindu. Kan? Kita tahu. Lagi kita mak bapak kan, tentu kita rindu anak-anak kita kan. Macam Din fikir, apa ni kat sini anak aku makan ke tak makan, aku nak turun, nak kerja, aku nak kasih anak. Kan? Memory tak boleh. Memory bawa ke sana, nyanyi banyak homesick dan Ustaz pun homesick. Ustaz, kenapa nangis-nangis Ustaz? Ustaz miss rojak keling.
taruh makan rujak keling. Kan? Jadi memory tak boleh ikut lah. Kau ikut, hanya banyak menangis. Nangis, kenapa ya Allah kau ambil aku, anak aku yang kecil. Dulu kan aku, kenapa kau ambil aku nak balik. Aku nak balik kan. Asyik nak balik semua kan kat alam barzakh. Tak boleh. Okey. Jadi lagi soalan itu, kalau betul ada seksa kubur, bila nak habis? Mereka zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi-Nabi dulu, dia punya umat kena seksa kubur sampai sekarang belum habis. Bila nak habis? Kan? Yang mati time Jepun sampai sekarang pun kena seksa, belum habis. Bila nak habis lagi? Kan? Itu pasal Rasulullah SAW berpesan, jangan kau kumpulkan aku punya sunnah. Itu pasal Sayyidina Abu Bakar tak mahu. Tapi Sayyidina Umar buat. Dan ada yang membuat hadis palsu hingga 15,000. Bila dia tobat, orang tanya, mana hadis-hadis yang kau palsukan? Aku pun dah tak ingat. Tak ingat berapa banyak. Dan siksa kubur ni tak ada dalam kitab Injil, tak ada dalam kitab Taurat, tak ada sebut. Neraka, yes. Syurga, yes. Sebab siksa kubur tak ada. Jadi itu pasal kita fikir betul-betul lah. Kan? Biar di antara mazhab pun tak bersetuju. Jadi jangan masukkan kita dalam mereka punya pergaduhan antara mazhab kan. Ambak mazhab Wahabi, Salafi tentu tidak terima. Itu saya punya ini. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi diambil yang baiknya saja ya Ustaz ya. Tidak masuk dalam kegaduhan. Baik, Ustaz, sebenarnya itu pertanyaan terakhir karena kita juga sudah hampir mendekati pukul 10 malam. Ya. Mungkin kita lanjut dengan zikrullah Ustaz seperti biasa. Okay. Silakan Ustaz. Zikrullah, kita mula-mula tutup mata. Nanti dalam separuh jalan saya akan suruh buka mata. Jadi kita latih tutup dan buka mata tapi kita masih ingat Allah. Jadi dalam bulan puasa ni insya-Allah buka mata tutup mata masih ingat Allah Subhanahu taala. Jangan ingat makanan Okey. Okey, so ready? Ingat Allah, Allah dalam minda Allah. Letakkan dalam minda Allah. Fokus. Tujukan mata, hati kepada ingatan Allah, fokus. Kunci istiqamah.
Okey, buka mata pelan-pelan, tahan ingatan Allah. Jangan tutup mata, buka, tahan ingatan Allah dalam minda. Mata nak kelip-kelip tak kisah. Apa yang lihat jangan terdaftar masuk ke minda. Dalam minda hanya diingatan Allah. Bertahan, mata buka, ingat Allah. Apa yang dilihat di depan jangan terdaftar di minda. Lihat saja, jangan masukkan ke dalam minda. Tak register, tidak terdaftar. Dalam minda hanya ada ingatan Allah. Sudah 5 menit, Ustaz. Alhamdulillah. Nak berlatih dalam puasa ni sentiasa setiap saat berlatih untuk mengingati Allah SWT. Saya dah pun bimbing kalian. Semoga kita bersama dapat menjayakan bulan puasa ini dengan ibadah-ibadah yang Allah ridai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semua. Maaf zahir dan batin.